Indah berbalam si awan petang, berarak di bawah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah dan rasa syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan sekali lagi dalam sebuah program pengisian ilmu, iaitu Seminar Perkasa Bahasa Melayu Anjuran Kumpulan 3 bagi Kursus Kesusasteraan Bahasa Melayu BMP 3073 Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, moleklah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Kerana bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kita telah bawakan seorang ahli panel jemputan khas dari SMK Datuk Panglima Abdullah Semporna, iaitu seorang guru bahasa Melayu yang rupawan lagi jelita, iaitu Puan Syarmimi binti Lingkatan atau Kelana. Silakan perkenalkan diri cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu, cikgu ingin meminta maaf tidak dapat membuka kamera kerana capaian internet di kawasan rumah cikgu pada waktu cikgu risau terkeluar daripada Google Meet dan mengganggu kelancaran seminar ini. Baiklah, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menjemput dan memilih cikgu bagi program Perkasa Bahasa Melayu ini. Sejujurnya, cikgu amat berbesar hati atas jemputan ini. Baiklah, cikgu tidak mahu melengahkan masa. Jadi di sini cikgu akan ceritakan secara ringkas biodata diri cikgu. Baiklah, seperti yang diberitahu oleh moderator kita tadi, nama cikgu ialah Syarmimi binti Lingkatan alias Kelana. Dalam perjalanan bergelar seorang guru, cikgu telah mendapatkan pendidikan di Maktab Perguruan Sandakan pada tahun 2001 hingga 2004 dan mengambil jurusan pengajian Melayu Kajian Tempatan. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Universiti Putra Malaysia ambilan 2008 hingga 2012 dalam jurusan Bahasa dan Linguistik Melayu. Di samping itu, cikgu juga menjadi guru sandaran di SMK Abdullah selama setahun, iaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2000 sahaja. Secara rasminya, cikgu bergelar pegawai pendidikan pada tahun 2004. Cikgu juga pernah diberi tanggungjawab untuk menjadi guru perpustakaan dan media. Pejam celik, pantas waktu berlalu. Sudah lebih daripada 10 tahun cikgu berkecimpung dalam dunia pendidikan. Selain mengajar subjek bahasa Melayu, cikgu juga mengajar subjek pendidikan moral, pendidikan jasmani dan sejarah. Jadi itu sahajalah pengenalan ringkas daripada cikgu. Jadi cikgu serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, panel kita seterusnya merupakan satu-satunya kumbang yang segak lagi bergaya, iaitu Muhammad Aiman Arif bin Tarmidi. Kemudian, ahli panel kedua yang ayu lagi menawan, saudari Nur Fadila binti Ceh Ani. Dan yang terakhir sekali, seorang ahli panel yang bergaya lagi jelita, iaitu saudari Nur Farhana binti Mat Rizwan. Tuan, puan dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, saya yakin bahawa anda semua sudah tahu mengenai apa itu Komsas. Komsas ataupun komponen sastra merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelajaran bahasa Melayu. Komsas sebenarnya berasal daripada pembikinan cerita atau naratif yang merujuk kepada tema dan persoalan, watak dan perwatakan, plot, latar, sudut pandangan dan juga gaya bahasa.
Memandangkan Komsas merupakan satu unsur yang sangat penting dalam subjek Bahasa Melayu, maka strategi pengajaran dilihat sebagai satu elemen yang sangat penting yang perlu dititik beratkan oleh para guru untuk memudahkan serta melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, berdasarkan persoalan tersebut, apakah pandangan saudara Aiman mengenai strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajaran Komsas? Silakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi majlis, yang dihormati guru jemputan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, nama saya Muhammad Aiman Arif bin Termidi sebagai panel yang pertama. Hari ini saya akan menceritakan tentang kaedah pembelajaran iaitu Think, Pair, Share. Apa itu kaedah Think, Pair, Share? Baiklah, mari kita lihat. Okey, untuk latar belakang kaedah Think, Pair, Share, maafkan saya. Aktiviti ini menggunakan kaedah pembelajaran secara kooperatif yang dipanggil Think, Pair, Share. Belajar bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap rakan kumpulan dalam pembelajaran untuk mencapai kejayaan dan matlamat kumpulan. Strategi ini adalah pembelajaran Think, Pair, Share ataupun lebih dikenali sebagai TPS, pula telah dipelopori oleh Frank Lehman. Baiklah, seterusnya. Okey. Kaedah Think, Pair, Share ataupun TPS terbahagi kepada 3 bahagian ataupun 3 tahap. Yang pertama adalah think, yang kedua adalah pair, yang ketiga adalah share. Baiklah, mari kita lihat apa itu tahap yang pertama. Yang pertama adalah think, iaitu berfikir. Guru mengajukan pertanyaan atau sesuatu isu yang berkaitan tentang topik yang dipelajari. Pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan secara individu. Baiklah, untuk tahap yang kedua, guru mengarahkan pelajar untuk berpasangan dengan pelajar lain untuk berbincang isu ataupun isi yang telah diperoleh. Pelajar diberi masa untuk membuat perbincangan. Baiklah, untuk tahap yang ketiga adalah share ataupun berkongsi. Guru mengarahkan setiap ahli dalam kumpulan berkongsi maklumat dengan kumpulan lain. Setelah itu, guru akan memanggil wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kepada seluruh kelas. Baiklah, untuk kaedah ini, dia melibatkan secara 2 hal, iaitu guru dan pelajar itu sendiri. Baiklah, guru akan, pada permulaan kelas, guru akan mengajukan soalan dan meminta pelajar untuk berfikir secara individu apa yang mereka dapat ataupun idea yang mereka perolehi berkaitan dengan topik yang guru itu beri. Kemudian, pelajar akan berfikir dan mencari pasangan untuk berbincang, ya, bukan pasangan untuk lain, ya. Okey, untuk berpasangan untuk berbincang tentang idea ataupun maklumat yang telah mereka perolehi untuk membuatkan idea itu lebih berkembang. Kemudian untuk yang ketiga adalah wakil daripada setiap kumpulan itu akan dipanggil dan diberi peluang untuk berkongsi di hadapan kelas, berkongsi maklumat ataupun idea yang telah mereka perolehi di hadapan kelas untuk pelajar-pelajar lain, untuk rakan-rakan yang lain. Terima kasih saudara Aiman atas perkongsian anda sebentar tadi. Saya dapat katakan bahawa strategi Think, Pair, Share merupakan antara strategi pengajaran yang sangat berkesan dan boleh diaplikasikan terutamanya dalam pengajaran Komsas. Baiklah, selain daripada strategi yang dijelaskan oleh saudara Aiman sebentar tadi, apakah pandangan saudari Fadila mengenai perkara ini? Silakan saudari. Jadi, role play atau main peranan adalah aktiviti yang membina kreativiti melalui imajinasi yang menggantikan diri sendiri sebagai watak dan berperanan untuk melakonkannya berdasarkan persoalan dan pengajaran yang terdapat dalam prosa tersebut. Okey, kekuatan aktiviti role play ini ia dapat meningkatkan nilai kooperatif serta kefahaman kepada murid dengan lebih mudah dan lebih efektif. Baiklah, bagaimana cara aktiviti ini dijalankan? Murid diminta membentuk kumpulan seramai 4 hingga 5 orang dan ketua bagi setiap kumpulan diminta untuk mencabut undian bagi menentukan persoalan atau pengajaran yang mana yang perlu mereka lakonkan tanpa diketahui oleh ahli kumpulan yang lain. Jadinya, kumpulan yang menonton diminta memberikan pandangan berdasarkan persoalan dan pengajaran yang cuba dilakonkan.
Jadi mereka perlu berteka-tekilah dengan apa yang mereka cuba sampaikan. Sebagai contoh, pengajaran yang terdapat dalam prosa ialah berani, di mana Laksmana berani menghadapi musuh iaitu Kertalasari supaya keselamatan negara terjamin. Jadi di sini akan ada dua watak yang akan dilakonkan iaitu Laksmana dan Kertalasari, di mana Laksmana berjaya membunuh Kertalasari demi menyelamatkan keselamatan negara. Terima kasih Saudari Fadila atas perkongsian sebentar tadi. Dapat saya katakan bahawa strategi role play juga mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Berdasarkan penerangan yang telah diberikan sebentar tadi, strategi role play bukan sahaja dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi ianya juga mampu untuk menguji kemampuan setiap pelajar serta dapat menguji kemampuan para pelajar dan juga dapat meningkatkan semangat bekerjasama, tetapi ia juga dapat menyuntik semangat bekerjasama dalam diri mereka. Baiklah, apakah pandangan Saudari Farhana mengenai perkara ini? Silakan Saudari. Terima kasih saudari moderator. Strategi yang ingin saya fokuskan pada hari ini adalah teknik bercerita. Apa itu teknik bercerita? Kita bercerita ialah satu bentuk cerita yang dilakukan secara spontan ataupun skrip yang sudah siap disediakan. Melalui teknik kita bercerita, teknik ini melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip cerita di hadapan kelas kita bercerita dengan adanya suara, dengan adanya sebutan, gerak badan dan mimik muka sahaja. Dalam teknik bercerita, semua perkara ini penting. Kamu semua bayangkan, kalau cerita tu perlukan peristiwa yang sedih, tiba-tiba awak buat mimik muka gembira. Jadi tak lakonan dia? Tak jadikan. Macam tu juga dalam teknik kita bercerita ni. Kalau semua perkara tu tak ada, orang mesti kata, kayunya dia berlakon. Tak seronok lah kan kita nak lihat cerita dia. Jadi, teknik ni memerlukan seorang pencerita yang berperanan untuk menyampaikan cerita dan memerlukan beberapa orang pelakon untuk beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. Strategi ini dilihat sangat sesuai dengan tajuk kita hari ini, iaitu prosa tradisional, kepimpinan melalui teladan. Dengan itu, pelajar akan lebih memahami, menghayati dan merasakan seolah-olah perkara itu sedang berlaku di hadapan mereka. Apa yang istimewa tentang teknik ini ialah titah bercerita yang disampaikan bukan sahaja melalui pembacaan teks, tetapi turut melakonkan cerita tersebut dengan kreativiti mereka. Jika sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara pembacaan teks sahaja, pelajar akan mula berasa bosan. Oleh itu, aktiviti ini akan menarik minat mereka untuk belajar. Terima kasih Saudari Farhana atas perkongsian anda sebentar tadi. Wah, sememangnya strategi yang telah diperkenalkan dan telah dijelaskan sebentar tadi oleh ketiga-tiga ahli panel kita merupakan antara strategi-strategi yang boleh diguna pakai terutamanya dalam pengajaran Komsas. Baiklah, tanpa membuang masa, berdasarkan strategi-strategi pengajaran yang telah dijelaskan sebentar tadi, pada pandangan Saudara Aiman, strategi manakah yang anda rasakan paling sesuai untuk dilaksanakan dan digunakan dalam pengajaran Komsas? Silakan Saudara. Terima kasih Saudari Pengurusi Majlis. Pada pandangan saya, kaedah yang paling sesuai ataupun yang mudah dilakukan dan dapat menarik minat pelajar itu sendiri adalah kaedah think, pair, share. Kerana kaedah ini sangat mudah dilakukan oleh guru itu sendiri. Dan kerana guru hanya memerlukan modal ataupun alat bantuan mengajar seperti video daripada YouTube ataupun slideshow. Dan guru boleh mengajukan pelbagai soalan kepada murid itu sendiri, dan murid ataupun pelajar akan berfikir. Dan apabila pelajar berfikir, mereka akan tertarik dan lebih fokus di dalam kelas untuk mempelajari subjek sastra pada hari itu sendiri. Maafkan saya. Dan kaedah think, pair, share ini adalah kaedah yang sangat mudah bagi guru dan murid. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aiman.
Nampaknya saudara Aiman bersetuju dengan penerangannya pada awal-awal tadi, iaitu mengenai strategi Think Pair Share. Bagaimana pula dengan anda, saudari Fadila? Adakah anda bersetuju dengan pandangan saudara Aiman ataupun sebaliknya? Silakan saudari. Baiklah, saya sememangnya bersetuju dengan pandangan yang dilontarkan oleh saudara Aiman. Akan tetapi, saya rasakan sekiranya strategi yang telah dijelaskan oleh Aiman digabungkan dengan strategi yang saya cadangkan sebentar tadi merupakan strategi pengajaran terkini yang paling sesuai untuk diguna pakai dalam pengajaran Komsas. Kerana pelajar akan lebih mudah memahami dan menerima sesuatu isi pengajaran itu dengan baik melalui teknik mendengar dan melihat berbanding teknik membaca. Begitu juga dengan kita, apabila kita menonton sesuatu video berkaitan sesuatu, kita akan lebih mudah mengingati benda tersebut berbanding dengan kita hanya membaca. Terima kasih saudari Fadila atas perkongsian sebentar tadi. Dapat saya katakan bahawa strategi role play juga mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Berdasarkan penerangan yang telah diberikan sebentar tadi, strategi role play bukan sahaja dapat melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi ia juga dapat menyuntik semangat bekerjasama dalam diri mereka. Baiklah, apakah pandangan saudari Farhana mengenai perkara ini? Silakan saudari. Saya sangat bersetuju strategi yang disampaikan oleh saudara Aiman dan saudari Fadila. Apa yang boleh dikatakan, teknik Think Pair Share dan main peranan ini merupakan aktiviti PAK21 yang sesuai dilakukan di dalam bilik darjah. Pembelajaran jenis ini lebih tertumpu kepada murid-murid. Ini bermaksud pelajar akan lebih bergerak aktif dan guru hanya sebagai pembimbing. Teknik-teknik ini diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia akan memberi kesan positif dalam diri anak murid, terutama dari segi komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika dalam diri mereka. Ada sesetengah pelajar ni, dia lebih suka aktiviti yang menyeronokkan kerana mereka kurang minat dalam membaca. Bila mereka tengok tulisan panjang-panjang ni kan, dia akan jadi malas. Penghayatan membaca tu jadi tak ada. Jadi bila ada aktiviti ni, mereka akan cuba tampil diri untuk serlahkan bakat yang ada. Tetapi ada juga pelajar yang memiliki bakat tapi dia malu untuk tampil diri. Waktu inilah peranan guru diperlukan untuk membantu pelajar dalam melaksanakan teknik-teknik ini. Okey, baiklah. Itu saja setakat penyokongan saya dalam strategi pengajaran yang disampaikan oleh saudara Aiman dan saudari Fadilah. Terima kasih saudari Farhana atas perkongsian sebentar tadi. Sebelum saya simpulkan apa yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi, saya ingin bertanya, apakah pandangan Cikgu Syarmimi mengenai perkara ini? Adakah cikgu bersetuju dengan pandangan yang telah diutarakan oleh ketiga-tiga ahli panel kita, ataupun cikgu mempunyai pandangan yang tersendiri? Silakan cikgu. Terima kasih saudari moderator. Cikgu sangat teruja mendengar penerangan dan pandangan daripada ketiga-tiga panel yang hebat-hebat ini. Dalam masa yang sama, memberikan idea pengajaran dalam PDP cikgu pada masa akan datang. Pendek kata, melalui seminar ini, kita dapat sama-sama belajar bagi memantapkan kualiti penyampaian pengajaran dan pembelajaran baik untuk saya sendiri dan untuk kalian bakal guru. Baiklah, pada pandangan cikgu amat bersetuju dengan strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh ahli-ahli panel, iaitu teknik main peranan dan sumbang saran sebagai strategi pengajaran Komsas, kerana saya yakin ia lebih mendorong penglibatan pelajar secara aktif di samping mampu meningkatkan motivasi mereka dalam menumpukan perhatian yang baik. Cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi berkongsi strategi pembelajaran ini yang terkadang cikgu pun terlepas pandang untuk dipraktikkan dalam bilik darjah. Cikgu kira itu sahajalah pandangan daripada cikgu. Cikgu secara keseluruhannya, cikgu bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan. Itu sahaja.
Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Syarmimi atas ulasan dan perkongsian yang sangat bernas sebentar tadi. Saya dapat simpulkan bahawa strategi Think Pair Share dan juga strategi main peranan merupakan antara strategi yang paling efektif untuk diguna pakai dalam pengajaran Komsas. Baiklah, tanpa membuang masa, sebelum majlis kita berakhir, diminta kepada semua penonton untuk mengisi pautan soal selidik yang telah diberikan dalam peti mesej Google Meet ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke sesi bergambar. Diminta kepada semua pelajar untuk membuka kamera. Baiklah, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syarmimi kerana sudi meluangkan masa dalam seminar kita pada hari ini. Juga tidak dilupakan ucapan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini dan juga kepada para pelajar yang sudi meluangkan masa menonton program seminar kita pada hari ini. Moga apa yang kita peroleh bukan sekadar masuk telinga kanan dan keluar pada telinga kiri. Diharapkan agar perkongsian sebentar tadi dapat dijadikan sebagai santapan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dengan itu, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.